Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Saya muliakan ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan kita semua di bawah lindungan, rahmat dan juga kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita berada pada 17 Syaban, 17 Syaban, dan kita sudah lepas pun setengah daripada bulan Syaban. Jadi apa yang perlu kita tahu, satu dua perkara berkenaan dengan bulan Syaban adalah bulan Syaban adalah bulan yang mana amalan kita, kesimpulan amalan kita setahun ini diangkat pada suatu masa di dalam bulan Syaban. Setahun punya amalan tu. Kita ini cara ataupun bentuk-bentuk amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala ada 4 bentuk. Yang pertama, amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Setiap hari, ya. Jadi jangan kita ingat Allah Taala nanti tengok amalan kita bila di akhirat saja, tak. Setiap hari Allah Taala tengok, dan setiap hari itu Allah Taala tengok sebanyak 2 kali. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wan-nahar. Bergeler-geler kamu itu oleh malaikat malam dan juga malaikat siang. Wa yajtami'una fi salatil subhi wa salatil asr. Mereka berhimpun pada waktu solat subuh dan juga solat asar. Yakni nak bagi tahu dekat sini ada 2 shift malaikat. Yakni kalau malaikat tu dia jaga belah malam, shift dia habis waktu subuh. Dan malaikat yang satu lagi akan bertemu pada waktu solat subuh tu tadi untuk tukar shift. Okey. Dan juga pada solat asar. Jadi kalau dia duduk dengan kita sehari siang tu, habis shift dia waktu asar. Dan seorang lagi yang akan duduk dengan kita sampai malam, sampai esok, sampai subuh tu adalah malaikat yang lain. Okey, jadi mereka itu berhimpun ketika mana salat subuh dan juga salat asar. Summa ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian yang dah tidur dengan engkau tadi, yang selama engkau dia bermalam dengan engkau tadi tu, dia akan naik ke atas langit. Dia akan naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bawa amalan kita. Fayas'aluhum. Kemudian Allah akan tanya kepada malaikat-malaikat itu, wa huwa a'lam. Sedangkan dia dah tahu dah. Allah dah tahu, tapi nak menunjukkan penekanan, nak tunjukkan malaikat itu bertugas, Allah tanya juga kepada mereka. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana engkau tinggalkan hamba aku tadi? Bagaimana kau tinggalkan hamba-hamba aku itu tadi? Jadi kalau kita orang yang berjemaah solat subuh dan juga solat asar, ataupun kita bangkit pada awal waktu lah, solat subuh, dan kita solat awal waktu solat asar, malaikat akan kata kepada Allah, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan dia tadi tu dalam keadaan dia sedang bersolat. Wa atainahum wa hum yusallun. Dan kami datang pula dia orang tengah solat. Nampak? Jadi nak bagi tahu dekat kita, Allah SWT tengok amalan kita setiap hari. Setiap hari. Satu hari 2 kali. Terutamanya pada 2 waktu ini. Jadi 2 waktu ini juga memberi penekanan kepada kita bahawa jagalah kedua-dua salat ini. Iaitu salat fajar ataupun salat subuh dan juga salat asar. Salat asar ni ada dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut hafizu ala salawati. Peliharalah solat-solat kamu, Allah kata. Was-salatil wusta. Dan salat yang di tengah-tengah. Mana yang tengah-tengah? Apa solat yang tengah-tengah, tuan-tuan? Subuh
Zuhur, Asar tengah-tengah, Maghrib, Isyak. Jadi ada penekanan untuk kita memelihara salat asar juga. Baik, itu bentuk pertama amalan kita diangkat. Amalan kita diangkat secara harian. Jadi kesimpulan amalan kita, bos akan tengok, oh okey dia ni hari ni, datang awal, keluar tak balik awal kan, contoh macam bekerja lah kan. Oh dia ni okey hari ni. Jadi setiap hari kita ini dinilai. Dan bentuk yang kedua, amalan kita juga diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dibentangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara mingguan. Secara mingguan, iaitu pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Dalam hadis Nabi sebut tu'radul a'malu ila Allahi rabbil alamin. Dibentangkan amalan kepada Allah, Tuhan sekalian manusia, yaumal itsnaini wal khamis, pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Fa uhibbu, aku suka dibentangkan amalan aku kepada Allah, wa ana shaim, dalam keadaan aku ini berpuasa. Nabi cakap dia suka kalau amalan dia itu Allah Ta'ala tengok dalam keadaan, oh hari ni dibawa naik, jadi dia ni tengah puasa. Jadi ini juga menunjukkan bahawa kita, orang-orang yang berpuasa ini, Allah Ta'ala sukalah. Allah Ta'ala suka kalau orang itu berpuasa, kerana state dia, keadaan dia adalah keadaan yang baik. Kalau kita ingat, Ramadan kita adalah hari yang paling terbaik dalam setahun, kan? Ramadan adalah hari itu. Sebab apa? Salah satunya sebab kita puasa. Kita tahan diri kita daripada makan dan juga melakukan benda-benda yang dosa. Baik, bentuk yang ketiga, tadi apa? Harian, diangkat amalan. Lepas tu mingguan. Satu lagi bentuk amalan kita diangkat adalah secara tahunan. Setahun sekali dibawa naik amalan kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tuan-tuan? Pada bulan Syaban ni. Bulan Syaban ini ada suatu masa yang Allah Subhanahu Wa Taala ataupun malaikat akan bawa naik amalan kita. Bila? Adakah pada malam nisfu Syaban? Ya. Tak. Tidak ada dalil tentang benda ni. Tidak tahu bila. Ada orang kata mungkin nisfu Syaban, tapi tak ada dalil. Jadi kita tak boleh, kita tak tahulah, senang cerita. Kan? Tak tahu tak payah buat tahu, kan? Tak tahulah. Orang kata nisfu Syaban. Ada yang kata kemungkinan di hujung bulan Syaban. Jadi kita tak tahu, tapi yang kita tahu, yang kita pasti, ada satu waktu di dalam bulan Syaban ini amalan kita setahun diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi SAW, saya ingat bulan lepas ada orang tanya, bila Nabi SAW banyak berpuasa ni? Nabi banyak berpuasa bila, tuan-tuan? Selain bulan Ramadan, bulan apa yang Nabi paling banyak berpuasa? Bulan Syaban. Bulan Syaban. Usamah bin Zaid, sahabat Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tak pernah tengok engkau ini berpuasa pada suatu bulan seperti mana engkau berpuasa pada bulan Syaban. Yang ni puasa yang banyak tu pada bulan Syaban. Lalu Nabi SAW beritahu, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Itu adalah suatu bulan yang manusia sering lalaikan, lupakan bulan Syaban yang kita berada padanya ini. Kenapa dia lupakan? Sebab dia terletak di antara baina Rajab wa Ramadan. Rajab, dia duduk di tengah-tengah di antara Rajab dan juga Ramadan. Lepas tu Nabi SAW sebut, dan padanya diangkat amalan kita kepada Allah SWT. Fa'uhibbu, dan Nabi sebut, aku suka amalan aku itu dibentangkan dan aku dalam keadaan berpuasa. Sama juga macam puasa Isnin Khamis tadi, Nabi juga kata bulan Syaban ini diangkat amalan, dan aku nak amalan itu diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Okay, itu adalah bentuk yang ketiga, iaitu setahun sekali ada amalan kita. Kesimpulan, mana yang banyak baik kau, banyak buruk kau, dibentangkan pada bulan ini. Dan yang penting, benda yang satu juga Nabi SAW ajar kita ni, al-umur bi khawatimiha. Kesimpulan amalan-amalan yang kita buat ni, yang pentingnya dekat mana, tuan-tuan? Dekat mula-mula ke, dekat tengah-tengah ke, dekat yang last? Dekat yang last yang penting. Jadi waktu diangkat itu engkau sedang berpuasa. Jadi itu menunjukkan
kebaikannya. Maknanya sepanjang hidup orang, Nabi SAW sebut juga, sepanjang innal abda, sesungguhnya innar rajula, sesungguhnya seorang lelaki itu beramal sepanjang hidup dia buat dosa, buat amalan ahli syurga, fayasbiqul qadar, lalu takdir menentukan di akhir hujung dia tu, di akhir hayat dia tu, dia beramal dengan amalan ahli syurga. Sekali lagi, sepanjang hidup dia buat amalan ahli neraka, kemudian takdir mendahului dia, kemudian dia buat amalan ahli syurga, sikit je dia buat amalan syurga, lepas tu dia mati, lalu dia masuk di dalam syurga. Ada seorang lelaki, Nabi beritahu, sepanjang hidup dia beramal dengan amalan ahli syurga, di akhir itu dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia masuk dalam neraka. Nabi kata al-umur bi khawatimiha. Urusan ataupun amalan kita, kepentingan yang paling penting di mana? Di akhir itu nanti, di akhirnya. Jadi sebab tu Nabi SAW, apa saja ketika amalan last kali nak diangkat tu, Nabi suka dalam keadaan berpuasa, iaitu dalam keadaan taat. Orang berpuasa ni taat lah, lebih taat dia daripada keadaan biasa. Dan yang terakhir sekali, bentuk yang terakhir amalan kita diangkat adalah ketika mana kita mati. Kita mati itu ditutup buku, dibawa naik, itulah amalan kita yang terakhir, tuan-tuan. Jadi itu sedikit sebanyak mukaddimah kita berada pada bulan Syaban, walaupun kita semua menanti masuknya, kehadirannya bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini penting untuk kita sampai tu, kita doa, ya Allah bagi aku sampai, Kalau nak bagi mati pun, bagi habis aku Ramadan, bagi aku habis Ramadan ni dulu. Sebab ia adalah peluang, yang mana kita pernah cerita dulu, seorang itu mendahului, sahabat dia ni seorang kaki jihad, kaki jihad berperang. Apabila Rasulullah panggil berperang, dia keluar dulu. Seorang lagi biasa-biasa, Tetapi bila di akhirat esok, yang biasa-biasa ini dulu masuk syurga, yang kaki jihad ni tadi lambat. Kenapa? Bila dikira dia ni lebih satu Ramadan daripada kawan ni. Yang biasa-biasa ni terlebih, dia dapat hidup setahun lebih. Yang ini dia dapat sekali Ramadan lebih daripada kawan ni. Jadi Ramadan itu membezakan kita, ataupun sama ada dia boleh membezakan kita di antara syurga dan neraka, ataupun dia boleh meningkatkan martabat kita, macam kawan ni tadi, lebih daripada orang lain. Jadi itu sedikit sebanyak tentang mukaddimah. Satu lagi tuan-tuan, jangan kita lupa saudara-saudara kita. Hari ini saudara kita di Palestin sudah dihentam sebanyak 143 hari, ataupun telah dihentam selama 143 hari. Berapa tahun, berapa bulan tuan-tuan? 4 kali 4, lebih kurang dekat 4 bulan. Masuk bulan yang kelima, 4 kali 3, 120. Ini bulan yang kelima, nak masuk bulan ke-6. Jadi sudah hampir 5 bulan mereka itu bukan berperang, tetapi dibunuh, diganyang di Palestin. Dan krisis hari ini yang paling utama adalah kebuluran. Hari ini kebuluran, sangat-sangat kebulur. Pertama sekali, daripada dulu bantuan makanan itu dihalang. Kalau ikut kiraan untuk tampung kesemua tu, at least satu hari 200 lori, bukan 200 lori kena masuk. Jadi dia bagi sikit je, berapa puluh je lepas. Jadi memang. Lepas tu yang keduanya pula, negara-negara yang kaya ni sudah berhenti untuk bagi duit dah. Negara dah stop hasil hasutan daripada Israel. Israel kata jangan bagi, sebab kalau kau bagi, dia bagi dekat Hamas. Pandai Israel. Jadi dia hasut negara-negara yang kaya ni. Sudah ramai yang berhenti bagi bantuan melalui UNRWA, United Nations Relief and Work Agencies. Jadi waktu kita nak bantu sekarang ni adalah waktu untuk kita bantulah tuan-tuan. Dulu boleh tahan lagi, dia orang ni ada dapat lagi bantuan luar. Jadi hari ni bantuan pun dah tak cukup, Jadi boleh kita salurkan. Jadi kita kena pilih jugalah, janganlah pilih tempat-tempat yang salah. Jadi kalau kita nak pilih tu, kita kena pilih direct lah, yang ada direct connection, seperti UNRWA, apa lagi, Islamic Relief, yang tu. Okey. Jadi kita nak sambung lah tuan-tuan, hari ni pengajian kita. Wah, ini imam pun ada. Okey. Baik, hari ni kita nak sambung balik kita punya pengajian. Last kali
Saya pun hari tu pun cari macam mana belajar itu. Sebelum daripada ni ataupun bulan lepas kita belajar tentang babun nahyi ayyuqal abdi wa amati. Bab larangan daripada kita mengatakan hamba lelaki aku dan juga hamba perempuan aku. Jangan kita panggil orang tu, "Oi hamba, mai sini kau." Ataupun kita kata, "Tolong ambil air untuk apa ni? Untuk tuan kau ni." Tuan kat situ Rabb kan. Cuba perkataan-perkataan yang dipakai di sini mungkin tak berapa kena dengan masyarakat Melayu lah, sebab perkataan Rabb itu tuan sebenarnya, tapi dalam bahasa kita tuan tu kita tak anggap Tuhan. Okey, jadi itu antara tajuk yang kita belajar lah, yang kita dah syarahkan panjang lah pasal tuan. Dan kita masuk juga pada bulan lepas bab larangan daripada kita kata kalau. Kalau yang macam mana? Kalau yang wa munafatuhu lil imani bil qadar. Kalau yang menafikan beriman dengan takdir. Mungkin tuan-tuan pun dah tak ingat lah. Saya pun tak ingat, tuan-tuan lagi tak ingat. Apa benda ni kan. Okey, kita ulang sikit. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka berkata, kalaulah bagi kita ini ada sesuatu ketentuan urusan, ma qutilna hahuna, kita ini tidak akan dibunuh di sini. Jadi ini siapa yang cakap ni? Yang ni dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa? Abdullah bin Ubay ni ketua munafik di Madinah. Yang mana dia ni kes dia, kalau kita tanya adik-adik kita ni kan, berapa tentera perang Uhud, berapa tentera orang Islam? Ingat tak? Ada soalan dalam puasa tak ada? Saja kan. Tentera orang Islam kalau dalam buku dia akan kata 1000. 1000 tentera Islam lawan dengan 3000 tentera Quraisy. Dalam perang Uhud 1000 lawan 3000. Isu dia memang betul masa pergi itu 1000. Tengah jalan 1/3 belah. 1/3 lebih kurang 300 lebih belah cabut, yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay ni tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi tinggal lagi 700 yang pergi berperang. Dan jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ni, jadi apabila dia patah balik, lepas tu apabila dah habis semua perang, dia tahu orang Islam kalah kan. Yang mati dalam 70 orang Islam. Lalu dia pun cakap benda ni, kalaulah kita kalau kita ni betul Islam kita, nescaya kita tidak dibunuh. Saya kita ni tak kena bunuh kan. Allah tolong, takkan kita nak kena bunuh. Allah Ta'ala kata, lau kuntum fi buyutikum, kalaulah kamu tadi semua di rumah pun, yang 70 orang ni tadi katakanlah semua itu di rumah, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim, nescaya kematian itu akan datang di katil-katil mereka. Jadi ajal itu Allah yang tentukan. Kalau Allah tulis dia mati, dia mati. Ataupun pepatah Arab kata, kulluna sanamut, semua kita akan mati. Fakhtar kaifa tamut, pilih macam mana kau nak mati. Semua kita akan mati. Adakah kita nak mati secara hina, lari kena tembak, ataupun kita lawan dan kena tembak? Kita pilih. Okey. Itu antara kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi isu dia yang kita bincangkan, laukana lana minal amri, kalaulah kita ni betul. Itu. Dan juga ayat yang kedua juga dikatakan oleh orang munafik, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Yang mana yang mereka yang berkata kepada saudara-saudara mereka, wa qa'adu, dan yang duduk, yakni yang tak keluar berperang, lau ata'una, kalaulah mereka itu tadi patuh ataupun ikut kita, ma qutilu, nescaya mereka itu tidak dibunuh. Kalaulah dia orang ikut kita tadi, nescaya tak mati. Jadi ini juga melawan takdir Allah. Perkataan-perkataan macam ni yang tak dibenarkan di dalam agama.
kalaulah dia tadi tak poimo ni tadi, tak ada accident, tak, dia tetap akan accident, walaupun dia tak pergi. Baik. Dan seterusnya, okey. Jadi kita nak fokus kepada hadis Nabi SAW sebut al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disayangi oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat, agamanya, amalannya banyak, Allah lebih suka daripada mukmin yang suka duduk sajalah, tak buat apa, kita buat minum kopi. Yang ni kurang Allah suka, bukan Allah tak suka, Allah suka kan, Allah sayang. Tetapi kalau banyak lagi amalan ni, lebihlah Allah suka kan. Tapi Nabi SAW sebut juga wa fi kullin khair. Nabi sebut, dan dalam banyak keadaan, dalam semua keadaan, wa fi kullin khair, baik. Yakni lebih baiklah engkau itu menjadi orang yang beriman. Beriman, keadaan engkau beriman itu pun dah sebenarnya baik dah. Daripada engkau orang yang bekerja keras tapi mensyirikkan Tuhan, kerja keras, bantu apa semua kau buat, tetapi kau orang yang menolak Tuhan ataupun kau yang mensyirikkan Tuhan, engkau tidak lebih baik daripada orang mukmin. Orang mukmin lebih baik di sisi Allah. Wa fi kullin khair. Lalu Nabi sebut ihris ala ma yanfa'uka, jagalah benda yang memberi manfaat kepada engkau. Kalau ada suatu benda yang bawa manfaat untuk akhirat engkau, kau jaga benda tu. Kalau kita ada satu amalan yang baik, tuan-tuan, kalau kita ada satu amalan yang kita sentiasa beriltizam dengannya, contohnya macam ni lah, lepas maghrib kita duduk tunggu Isyak. Sambil-sambil tunggu tu kita mungkin baca Quran, kita baca dua helai. Lepas maghrib kita memang baca 2 helai. Satu hari itu kita tak buat apa, tapi lepas maghrib kita memang ada amalan tu, baca Quran 2 helai. Nabi kata ihris ala ma yanfa'uka, jaga benda tu. Itu yang akan bawa manfaat kepada engkau esok. Wasta'in billah, dan mintalah Allah tolong. Wala ta'jazan, dan jangan engkau rasa lemah. Malihlah nak buat hari ni, tak naklah kan. Jangan rasa lemah. Nabi kata. Syahid di dalam hadis ini adalah wa in asabaka syai'un, sekiranya ada sesuatu musibah yang menimpa engkau, fala taqul, jangan engkau kata law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Nabi kata kalau ada satu musibah yang menimpa engkau, jangan engkau katakan kalaulah tadi aku buat macam ni, nescaya akan jadi macam ni. Lakin, tetapi Nabi kata, katakanlah qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Katakanlah takdir Allah, apa yang Allah mahu pasti dia buat. Fa inna law, sesungguhnya law, iaitu sesungguhnya kalau itu tadi, taftahu amal syaitan, dia akan membuka kerja syaitan. Dia akan bagi peluang untuk syaitan masuk. Kan? Betul. Kalau kau tak buat tadi, dia akan datang kalau kita mula cakap kalau. Baik. Jadi hari ni tuan-tuan, kita nak bincangkan syarah tentang kalau ni tadi. Kalau yang macam mana yang dilarang di dalam agama? Kalau yang macam mana? Okey. Di sini disenaraikan dalam kitab ni ada 6 kalau. 6 jenis kalau. Baik. Kalau yang pertama, kalau yang pertama antusta'malu fil i'tiradi 'ala syara'. Digunakan kalau ini untuk menolak syariat. Menolak syariat. Sebagai contoh ayat tadi tu. Lau ata'una ma qutilu. Orang munafik kata, kalaulah kawan-kawan kami di kalangan 700 tadi yang pergi dalam perang Uhud tadi, di kalangan tu ada orang munafik juga. Ada orang munafik. Yang belah ni 300, yang ni memang terang-terang munafik. Tapi ada lagi yang dia rasa kalau dia tak pergi, takkan aku nak patah balik. Apa orang kampung cakap kan? Yang ni memang tak malulah, 300 ni tak malu. Tapi yang 700 yang ada dalam tu ada lagi yang malulah. Tetapi dia pergi tu bukan kerana Allah Ta'ala, bukan kerana arahan Nabi, tapi dia pergi kerana sebab nak jaga air muka dia. Okey. Kalau orang-orang macam ni, dia gunakan kalaulah tak pergi ni tadi
nescaya tak kena bunuh, ataupun dia gunakan kalau tak pergi tu nak tolak arahan Nabi tu, maka kalau jenis ini adalah kalau yang dilarang. Kalau kita nak tolak syariat agama ni, nak tolak, kita kena pergi haji, lepas tu pergi haji jadi sesuatu, kalau tak pergi haji dia orang ni bagus kan, kita nak tolak, kita gunakan kalau untuk tolak syariat Allah, benda ini haram lah. Kita pun tahulah tuan-tuan, kalau macam ni dilarang. Baik, kalau yang kedua adalah antusta'malu fil i'tiradi 'alal qadar. Okey, sama juga lebih kurang contoh dia, digunakan untuk menolak takdir. Contohnya, kita semua tahu ajal, maut, semua ini di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba orang tu kita suruh, ataupun kita contoh nasallallahu al-afiyah, kita suruh mungkin ahli keluarga untuk pergi beli barang kan, benda tu tak perlu pun, tapi kita kata poilah kejap, boleh kan apa ni, perencah sup ke kan, tak ada pun tak apa kan, tapi kita boleh jadi musibah sungguh dekat dia kan, jadi musibah ajal ke kemalangan dekat dia ke lalu kita kata kalaulah dia tak suruh tadi kan. Yang ni juga kalau yang dilarang, kerana kita cuba tolak apa? Takdir. Ketentuan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini telah, yang kita kena faham satu benda lah tuan-tuan, takdir ni tuan-tuan, takdir ni ada 4 jenis. Takdir ada 4 jenis. Yang pertama dipanggil takdir al-azali. Takdirul azali, jap tuan-tuan, mana kata ni. Takdir al-azali, yakni takdir yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu sebelum mana-mana makhluk diciptakan, Allah Taala telah tulis. Itu takdir al-azali. Apa kejadian semua ini di sisi Allah 50,000 tahun sebelum diciptakan sudah ditulis. Yang itu dipanggil sebagai takdir al-azali. Hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Allah Taala kata, Nabi SAW meriwayatkan, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah Taala telah tulis takdir makhluk-makhluk sebelum dia ciptakan langit dan bumi pun. Jadi kita tahu makhluk ini yang kita tahu adalah kebanyakannya di dalam lingkungan langit dan juga bumi inilah. Sebelum dia ciptakan langit dan bumi, 50,000 tahun sebelum itu telah ditulis takdir. Okey, yang tu sebagai takdir al-azali. Takdir ni kalau Allah tulis, dia takkan berubah. Yang mana kalau kita baca ayat Quran, kita dengar perkataan fi kitabin, atau alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ardi inna fi dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Inna dzalika fi kitab. Allah kata yang demikian itu di dalam kitab. Ini tulisan, tulis yang Allah Taala tulis. Yang tu takdir azali itu takkan berubah. Tapi ada tak takdir yang berubah? Ada. Takdir yang berubah, kita takdir yang berubah itu bukan pada catatan Allah, tetapi berada pada catatan para malaikat, yang dipanggil takdirul umri. Takdirul umri ini waktu dilahirkan kita ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud secara marfu' kepada Nabi di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi kata, inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman. Sesungguhnya seseorang kamu dihimpunkan kejadiannya di dalam perut emaknya selama 40 hari. Summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian dia jadi satu daging yang melekat. Orang ini panggil apa? Embrio. Embrio. Yang daging yang melekat mula-mula pada rahim ibu tu, alaqah. Okey. Nabi cerita ni zaman yang orang tak tahu pun kan. Macam mana kejadian dalam manusia. Zaman tu mana ada orang, mana ada mikroskop ke apa tak ada. Nabi cerita, alaqah. Summa yakunu mudghah, kemudian dia jadi daging. Mislu zalik summa yursilul malak. Kemudian diutuskan malaikat, fayanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat akan tiupkan padanya roh. Wa yu'mar bi arba'i kalimat. Kemudian disuruh ataupun dicatat kepadanya 4 perkataan. Yang pertama adalah tulis rezekinya, ajalnya, amalannya, yang terakhir adalah syaqi ke dia ataupun sa'id. Syaqi ni apa?
celaka dia ataupun dia ini bahagia. Ada 4 benda yang ditulis. Yang ni boleh berubah. Yang ni berada pada catatan para malaikat. Dan yang ketiga adalah at-taqdir as-sanawi, takdir secara tahunan. Dalam setahun ni tuan-tuan, itu umri waktu kita lahir tu ditulis macam ni, ditulis macam ni, ditulis macam ni. Engkau ni akan berlaku 4 benda ni dah ditentukan. Tapi boleh berubah tak? Yang tu boleh berubah. Dalam setahun juga ditulis kita ini macam mana. Takdir kita dalam setahun juga ditulis. Dia panggil at-taqdir as-sanawi. Dalam surah Ad-Dukhan Allah Ta'ala sebut Hamim wal kitabil mubin. Hamim, demi Alkitab yang jelas, yang nyata. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami benar-benar turunkan Al-Quran ini pada malam yang berkat. Malam yang diberkati. Sebelum tu, bila malam yang diberkati ini tuan-tuan? Bila Allah kata sesungguhnya kami turunkan ia, iaitu Al-Quran, pada malam yang diberkati. Bila malam ni? Lailatul Qadar. Okey. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami adalah orang yang memberikan. Sesungguhnya kami adalah yang memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu, malam yang diturunkan Al-Quran itu, ditentukan segala urusan hakim, yang bijaksana. Yang ni kita boleh faham daripada ayat ni. Dalam setahun, itu dipanggil takdir sanawi. Dalam setahun, takdir kita juga ditulis pada malam Lailatul Qadar. Sebab tu kadang-kadang apabila orang kata cari malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu sangat-sangat penting. Selain daripada dia punya amalan, beramal pada malam itu dapat seperti 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan, bahkan lebih daripada 1000 bulan. Selain daripada itu penentuan takdir kita. Sungguh-sungguh kita cari Lailatul Qadar. Okey, itu dipanggil takdir as-sanawi. Yang ni juga boleh berubah. Yang ni boleh berubah. Dan yang terakhir adalah at-taqdir al-yaumi, takdir harian. Allah Ta'ala sebut kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu di dalam urusan. Jadi setiap hari juga sesiapa yang minta kepada Allah, takdirnya boleh berubah. Jadi di sini ada 4 jenis takdir. Baik. Kamera mana tadi kita? Okey, saya cuba habiskan yang ni dulu. Okey, kalau kita cuba tolak takdir, kita kata kalaulah tak suruh dia pergi kedai tadi, nescaya dia ni selamat daripada bencana, kematian, kemalangan. Yang tu juga kalau yang dilarang dalam agama. Okey, yang tu yang kedua. Kalau yang ketiga adalah kalau yang digunakan untuk menyatakan penyesalan, lin nadami wat tahassur, menyesal. Apa contohnya? Kalaulah kita ada orang ajak masuk, jomlah kita masuk ni, kita apa, join skim ni. Tiap minggu kita bagi 10%. Bagi 1000, tuan-tuan pernah dapat tak? Bagi 1000, tak 1000, setiap minggu kita bagi 10%. RM100 kan? RM100. Baru dia bagi 1000, lepas tu baru bagi 2 minggu kat orang tu, dia pun hilang. Kan? Jadi itu skim cepat kaya. Ya, tuan-tuan kalau dengar tiap-tiap minggu kita bagi, tiap-tiap bulan kita bagi, itu semua pembohongan. Kerana tidak ada perniagaan yang dijamin. Perniagaan tak ada jaminan. Kalau kita berniaga, ada jaminan ke kita untung? Tak ada. Macam mana dia berniaga, dia kata dia boleh bagi jamin tiap-tiap minggu boleh bagi. Yang tu menunjukkan itu apa? Tipu lah tuan-tuan. Jadi kita pun terjoin kan? Dan baru bayar 2 kali 200, kita baru dapat 200. Bulan ketiga dah tak dapat. 1000 tadi dah hilang dah, baru dapat balik 200. Kita pun kata kalaulah aku tak join hari tu kan. Kalaulah. Yang tu juga kalau yang menunjukkan menyesal. Menyesal juga dilarang di dalam agama. Sebab li'anna nadam yaksibun nafsa haznan. Kerana dia akan membuatkan diri ini rasa sedih sangat. Wan qibadan. Iqtibad maksudnya stres. Kita akan stres, tertekan. Wallahu yuridu minna an nakuna fi insyirah. Allah mahukan kita ini lapang je dada kita. Kalau dah berlaku tu kita kata apa? Qaddarallah. Allah Ta'ala telah takdirkan. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Yang mana Nabi ajar tadi. Okey, yang tu juga dilarang di dalam agama. Yang keempat
an tusta'mal fil ihtijaji bil qadri 'ala al ma'siyah. Yang ni juga dilarang, iaitu kita gunakan kalau yang keempat ni untuk berhujjah dengan takdir di atas maksiat. Sebagai contoh, kata-kata orang musyrikin di hadapan Allah esok, dia kata bukan di hadapan Allah, dia kata di hadapan Nabi. Orang-orang musyrikin ni kata, lau sya'allahu ma asyrakna. Nabi ajak dia masuklah Islam ni. Tetapi macam mana jawapan orang-orang musyrik? Dia kata, kalau Allah mahu, nescaya Allah tak jadikan kami musyrik. Dia gunakan kalau tu, kan? Dia sendiri tak nak masuklah Islam ni, kan? Kalau Allah nak, dia dah Islamkan aku dah. Kalau yang kita cuba hujah untuk membiarkan maksiat kita ataupun membiarkan kesesatan kita, itu juga kalau yang dilarang di dalam agama yang keempat. Yang kelima, tak sompek ni. Bolehlah tuan-tuan, kita lajak sikit lah. Marah adik-adik. Copek lah, dah lapar. Okay. Yang kelima, kalau yang dilarang di dalam agama adalah yang kelima ni bukan dilarang. Kelima ni kita gunakan kalau untuk tamanni, harapan. Wa hukmuhu hasbat tamanni, dan hukum dia berdasarkan harapan kita itu. Apa maksud dia ni? Nabi SAW dia ada cerita tentang macam ni. Contoh ni payah juga nak baca ni. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan juga Ahmad. Hadis ini hasanun sahih, kata Tirmizi. Nabi bagi tahu, innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia ni Nabi bagi tahu macam 4 orang. Yang duduk dalam muka bumi ni, kalau kita cuba pecah-pecahkan jenis-jenis manusia ni, dia macam 4 orang. 4 orang. Siapa? Abdin razaqahu Allahu malan wa ilman, fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqah. Yang pertama adalah hamba yang Allah Ta'ala bagi dia harta, bagi dia ilmu, dan dia bertakwa pada Tuhan, dan dia sambungkan silaturrahim, dan dia tahu hak-hak Allah SWT. Fahadha bi afdalil manazil. Ini golongan yang pertama. Allah Ta'ala bagi dia harta, bagi dia ilmu, dan dia bertakwa, dia sambung silaturrahim, dia buat semua benda. Ini golongan pertama. Yang kedua pula Nabi kata, wa 'abdin razaqahu Allahu ilman walam yarzuqhu malan. Yang kedua adalah Allah Ta'ala bagi dia ilmu, tetapi Allah tak bagi dia harta. Fahuwa sadiqun niyah, dan niat dia itu benar. Yaqulu, dan dia kata, orang yang kedua ni kata, law anna li malan la amiltu bi amali fulanin fahuwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Nabi kata, yang kedua ni ada ilmu tapi tak ada harta, tetapi niat dia betul. Dia kata, kalaulah aku ada harta, nescaya aku akan buat macam orang yang pertama tadi. Dia sambung silaturrahim, dia belanja orang makan, dia bagi makan orang miskin. Yang kedua ni tak ada, tapi dia kata kalau ada aku akan buat macam yang pertama ni tadi. Nabi kata yang kedua ni pun Allah Ta'ala bagi pahala dia sama macam yang pertama tadi. Fa ajruhuma sawa. Kalau betul lah, bukan sekadar Eden kalau macam tu pun den buat. Yang tu tak, yang tu nak belagak kan. Eden kalau macam kau pun den dah buat dah. Tak, dia maksudnya jelas. Kalau aku ada, ya Allah, aku akan buat. Itu golongan yang kedua. Wa 'abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Yang ketiga adalah Allah Ta'ala bagi dia harta dan Allah tak bagi dia ilmu. Fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Lalu dia buang harta dia tu, dia spend, dia belanja dengan cara yang salah. Wala yattaqi fihi rabbah. Dia tak bertakwa kepada Tuhan dan tidak menyambung silaturrahim. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan tidak mengetahui hak-hak Allah SWT. Fahadha bi akhbathil manazil. Yang ni yang teruk. Dan yang ni di tempat yang teruk. Dan yang keempat, Nabi cakap wa 'abdin lam yarzuqhu Allahu malan. Yang keempat ni ilmu pun tak ada, harta pun tak ada. Fahuwa yaqul law anna li malan. Yang keempat ni kata ilmu tak ada, harta tak ada. Dia kata kalau aku ada harta, nescaya aku akan buat macam yang nombor 3 ni tadi. 3 ni tadi ada harta tapi belanja salah, tak bertakwa. Yang nombor 4 ni dia tak ada harta tapi dia kata kalau aku ada harta, nescaya aku akan jadi yang macam nombor 3 ni.
fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa. Dan dosa yang keempat ni sama macam yang ketiga ni. Okey. Jadi dalam empat-empat ni yang paling teruk adalah yang last kali itulah. Bukan yang ketiga tu. Ketiga tu at least dia ada duit juga. Nombor 4 ni paling teruk. Tak ada ilmu, tak ada harta. Kalau ada harta, aku nak jadi macam nombor 3. Tuan-tuan jadi okey. Jadi isu dia tuan-tuan yang saya nak bincangkan adalah kalau yang kita gunakan untuk harapan. Kalau yang kita gunakan untuk harapan. Kalau kita gunakan tu, kalaulah aku ada harta, nescaya aku akan infak di jalan Allah. Yang tu okey. Kalau tu okey. Tapi kalaulah aku ada duit, nescaya aku akan adakan perlombaan haram di Pedas Linggi ni, jalan depan ni kan, laju ni. Yang tu dosa dia. Kalau itu dilarang sebab dosa dia dapat. Okey. Dosa dia sama. Itu adalah bentuk yang kelima. Dan yang keenam, kalau yang kelima tadi maksud dia kalau benda tu baik okey, kalau niat dia tak okey tak boleh. Kalau okey, yang keenam saya sebut kat sini sebab dia tulis, tuan-tuan tak ada tulis. Wah, tuan-tuan jangan marah. Okey, kalau yang keenam adalah antusta'mal fil khabaril mahdi, digunakan untuk bagi tahu je. Boleh tak guna kalau untuk tujuan bagi tahu? Contohnya dia bagi contoh dalam bahasa Arab, lau hadartud darsa lastafattu. Kalaulah aku datang kelas tadi, nescaya aku dapat ilmu. Kalau macam tu hanya nak bagi tahu je kan. Kalau aku datang tadi, nescaya aku ni kan. Kalau aku pergi toilet tadi, nescaya aku tak sakit perut. Kalau yang bagi tahu yang tu okey, yang tu boleh tuan-tuan seperti mana hadis Nabi SAW, laula hadatsatu ahdi qaumika bil kufri lanaqattul ka'bata wa la ja'altuha ala asasi ibrahima fa inna quraisyan hina banat al baitu istaqsarat wa la ja'altuha khalafan. Baik, Nabi sebut kalaulah tak kerana baru je kaum kau ini dengan kafir, yakni Quraisy ni baru je masuk Islam. Itu maksud Nabi Kalaulah tak kerana baru lagi dia orang ni dengan kufur, nescaya Nabi kata aku akan runtuhkan Kaabah ni. Aku akan runtuhkan Kaabah ni dan aku akan bina seperti mana Nabi Ibrahim bina dulu. Nabi beritahu fa inna Quraisyan, sesungguhnya orang Quraisy bila ni, kalau tuan-tuan belajar sirah, bila waktu banjir besar. Banjir besar berlaku waktu Nabi belum dilantik menjadi Rasul. Banjir besar tu meruntuhkan Kaabah. Bila Kaabah runtuh, disebabkan banjir besar, orang Quraisy nak bina balik. Tetapi isu dia, bila nak bina balik, dia hanya kutip duit-duit yang bersih. Bukan duit riba, bukan duit rompakan. Duit ini meniaga makanan, meniaga yang bersih-bersih. Kolek duit yang halal ni tak banyak, tak cukup untuk buat Kaabah macam mana Nabi Ibrahim buat. Istaqsarat. Nabi kata masa buat tu tak cukup duit. Lalu dia bina macam hari ni macam sekarang ni. Sebenarnya itu bukan asas. Sebenarnya dia tutup lagi. Dia besar sampai Hijr Ismail dia tutup. Sebenarnya asal binaan tu lebih lagi. Tapi disebabkan duit tak cukup, Nabi kata dia orang buat banyak tu je lah. Tapi kalau tak kerana dia orang ni baru lagi, Nabi kata kalau dah lama nescaya aku dah robohkan. Dan aku akan bina macam mana Nabi Ibrahim bina, dan aku akan buat juga Kaabah tu ada pintu belakang. Kalau kita tahu Kaabah ada satu pintu je kan, pintu masuk tu je kan, tak ada pintu keluar kan. Nabi kata dia akan buat macam tu. Jadi apa yang ada pada hari ini yang masih dikekalkan adalah bentuk yang tak cukup tu lah, yang tak cukup tu. Okey. Nak bagi tahu kat sini, Nabi kata kalau tak kerana, yang tu tak apa nak bagi tahu. Kalau bagi tahu tak apa. Kalau tak kerana sebab korang ni baru je masuk Islam, nescaya aku dah robohkan Kaabah. Ataupun satu lagi Nabi kata laula an asyqa ala ummati, kalaulah tak kerana kalaulah tak menyusahkan umat aku ini, nescaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali solat. Okey, kalaulah tak menyusahkan, Nabi nak bagi tahu. Jadi kalau yang macam tu okeylah tuan-tuan. Tapi kalau yang menyesal, dan kalau yang Nabi sebut ni kalau yang ke depan,
Kalaulah tak, kalau aku buat ni dia akan susah, dia ke depan. Kalau ke depan okey. Tapi kalau yang ke belakang, kalau tadi yang tu noh, itu sudah takdir. Yang tu dilarang di dalam agama. Wallahu taala alam. Jadi saya ingat sampai situ dulu. Banyak sebenarnya saya tak dapat nak syarah lah, tapi tak apalah. Yang penting tuan-tuan faham kalau yang dilarang di dalam agama. Nasallallahu taala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Soalan tuan-tuan? Tak ada? Ya Allah marhamutana wa shfi mardana wa afi mubtalana waj'al akhiratana khairan min dunyana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Azan dulu tu. Azan. Lepas tu kalau nak qomat terus pun tak apa. Tapi kena azan.